Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar ijazah sarjana muda Bahasa Inggeris dengan komunikasi daripada kumpulan 3 ingin membentangkan impak media sosial terhadap golongan belia. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan sedikit sebanyak tentang kajian kami, iaitu impak media sosial terhadap golongan belia. Hari ini saya akan menerangkan pengenalan untuk kajian kami. Media sosial merupakan cara baru yang digunakan belia untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dalam dunia yang serba maju ini, media sosial merupakan platform di mana belia dapat berhubung dengan cara yang lebih mudah. Adakah belia dapat mengenal pasti impak positif media sosial? Ataupun adakah belia dapat mengenal pasti impak negatif media sosial? Objektif kajian ini untuk memastikan sama ada belia dapat mengenal pasti impak positif dan impak negatif media sosial. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah temu bual dengan 5 orang responden. Hasil kajian mendapati bahawa belia dapat mengenal pasti kelebihan dan kelemahan media sosial. Pada bahagian objektif, metodologi serta komuniti pula ialah bagi yang pertama pada bahagian objektif kajian. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti impak positif penggunaan media sosial terhadap golongan belia. Objektif kajian yang kedua pula adalah mengenal pasti impak negatif penggunaan media sosial terhadap golongan belia. Selain itu, pada bahagian metodologi pula, kajian kami telah menjalankan kaedah temu bual bersama dengan 5 orang responden. Temu bual tersebut telah dijalankan di Universiti Malaysia Terengganu UMT pada tarikh 25 November tahun 2022. Bahagian yang seterusnya pula ialah komuniti. Komuniti yang terlibat dalam kajian kami ialah pelajar-pelajar UMT. Pemilihan komuniti ini adalah berdasarkan dengan fokus tajuk kajian kami, iaitu golongan belia yang berusia antara 16 tahun hingga 32 tahun. Jadi, kami telah melibatkan pelajar UMT sebagai responden serta melibatkan mereka dalam kajian kami. Saya akan menerangkan tentang dapatan kajian. Berdasarkan objektif 1 iaitu mengkaji impak positif media sosial terhadap golongan belia. 5 soalan yang memiliki subtema iaitu komunikasi semasa, kesihatan mental, penyampaian maklumat, pendidikan dan perkembangan individu telah kami sediakan untuk dijawab oleh 5 orang responden. Kami mendapati hanya 1 sahaja responden yang tidak setuju, manakala 4 responden yang lain bersetuju dengan kesemua pernyataan soalan kami. Responden tersebut tidak setuju akan pernyataan soalan di bawah tema pendidikan, iaitu berdasarkan pengalaman anda, adakah media sosial pernah membantu anda dalam menghadapi peperiksaan? Responden tersebut berpendapat yang penggunaan sumber bercetak daripada pensyarah lebih bermanfaat daripada sumber media sosial yang kurang spesifik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang dapatan kajian berdasarkan objektif kedua, iaitu mengkaji impak negatif media sosial terhadap golongan belia. Kami telah menyediakan 5 soalan untuk dijawab oleh 5 orang responden berdasarkan subtema yang berbeza, iaitu kesihatan fizikal untuk soalan 6 dan 7, hubungan kekeluargaan untuk soalan 8, penyebaran maklumat negatif bagi soalan 9 dan pengurusan masa untuk soalan 10. Kami mendapati bahawa kesemua responden
bersetuju dengan pernyataan soalan yang kami kemukakan. Seterusnya, saya akan menerangkan perbincangan isu dan patriotisme. Berdasarkan gambar rajah 1.0 yang merujuk kepada objektif yang pertama, kajian mengenal pasti berkenaan pengetahuan responden tentang peranan media sosial. Hasil daripada dapatan kajian itu, kelima-lima responden bersetuju tentang impak positif media sosial terhadap golongan belia. Menurut gambar rajah 2.0 pula, dalam objektif kedua iaitu impak negatif media sosial terhadap golongan belia, dan dapat melihatkan bahawa semua responden bersetuju dengan objektif yang dikemukakan kepada responden. Kedua-dua objektif di atas berkait rapat dengan nilai patriotisme, iaitu yang pertamanya dapat melaksanakan kempen. Secara amnya, media sosial memainkan peranan yang penting dan ianya tidak terhad kepada cabang komunikasi sahaja. Kempen yang dapat dilaksanakan dengan tujuan menaikkan semangat patriotisme dalam diri seseorang mudah dikongsikan dan dihebahkan di media sosial berbanding di tempat ataupun platform yang lain. Pihak berkuasa haruslah menggunakan platform-platform media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube maupun Twitter bagi memudahkan proses melaksanakan kempen untuk menaikkan semangat patriotisme dalam diri seseorang warga negara. Seterusnya, nilai patriotisme yang kedua ialah berkongsi maklumat berkaitan negara. Golongan belia boleh mempromosikan kepelbagaian dan keunikan Malaysia yang kaya dengan budaya, etnik maupun agama di laman media sosial seperti TikTok untuk tontonan umum. Contohnya, mereka boleh menghasilkan video pendek berdurasi kurang daripada 1 minit di aplikasi TikTok berkaitan jenis-jenis perayaan yang diraikan oleh pelbagai budaya dan agama yang terdapat di Malaysia. Hari sekali, nilai patriotisme yang terakhir ialah melaksanakan peraduan berkaitan negara. Aktiviti-aktiviti ini dapat menggalakkan lagi rakyat Malaysia untuk terus belajar mengenai sejarah pembentukan dan pembangunan Malaysia sejak merdeka hingga kini dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Contohnya, mereka boleh menganjurkan pelbagai peraduan di sekolah-sekolah rendah dan sekolah menengah pada bulan patriotisme yang diadakan pada setiap bulan Ogos di setiap tahun yang boleh menaikkan semangat patriotik pelajar. Baiklah, seterusnya kita lihat pula pada refleksi. Berdasarkan pemerhatian saya sebagai seorang pelajar bahasa Inggeris dengan komunikasi ataupun singkatannya BAT, refleksi ataupun solusi yang boleh dicapai menerusi kajian saya adalah: yang pertama, kita seharusnya menyebarkan kelebihan dan kebaikan penggunaan media sosial dengan membuat video-video berdurasi pendek seperti video TikTok. Hal ini adalah demikian kerana generasi muda pada zaman kini amat gemar menggunakan aplikasi media sosial tersebut. Justru, kita boleh memaksimumkan impak positif ini dengan menggunakannya ke arah yang lebih baik. Yang kedua, kita mestilah meningkatkan kesedaran ibu bapa untuk mengawasi aktiviti anak-anak di media sosial. Peranan ibu bapa adalah sangat signifikan dalam menangani isu media sosial ini. Antara inisiatif yang boleh dijalankan adalah seperti mengadakan program seperti kempen kesedaran. Di sini terdapat beberapa artikel yang menjadi rujukan kami sepanjang menjalankan tugasan.